Assalamualaikum. Okey, semua tengah buat apa tu? Nampak macam stres je semua? Mesti tengah stres sebab yelah sekarang kan assignment makin banyak, betul tak? Tapi saya nak pesan jangan stres-stres tau. Sebab kita kan tengah belajar kaunseling pelbagai budaya. Jadi tadi saya telah perkenalkan diri saya. Jadi sekarang saya nak ucapkanlah jutaan terima kasih kepada doktor iaitu Dr. Azli Zamani. Terima kasih doktor sebab sudi menilai pembentangan saya untuk kali kedua. Baiklah, tujuan saya mereka video ini adalah untuk mendedahkan mengenai temu bual saya bersama pasangan iaitu berkenaan dengan tajuk mengenali budaya pasangan. Baiklah, apa tu kaunseling pelbagai budaya? Menurut Corey dan Callanan tahun 2010 menyatakan bahawa kaunseling pelbagai budaya ni merujuk kepada apa sahaja perhubungan kaunseling yang melibatkan kaunselor dan klien yang berinteraksi secara profesional dari kelompok budaya yang berbeza. Ia juga berpegang kepada andaian yang berbeza berkenaan dengan realiti sosial dan pandangan dunia. So, kita dah kenal kaunseling pelbagai budaya. Menarik bukan? Jom, kita tengok. Cantik kan pasangan saya ni? Mesti kamu tertanya-tanya siapakah dia? Namanya Adiatul Liana binti Roslan, merupakan anak jati Johor. Seterusnya, kita tengok kepada latar belakang bangsa pasangan dan keluarga. Saya dapati Cik Adi ni merupakan latar belakang bahasa Melayu. Tapi, tengok tak gambar ke atas tu? Itu sebenarnya datuk dan nenek kepada Cik Adi. Datuk Cik Adi ni, dia merupakan bangsa India tau pada mulanya. Jadi masa dia kecil, dia telah dijadikan anak angkat oleh orang Melayu. Dan daripada situ dia membesar dalam keluarga Melayu. Kemudian bertemulah jodoh dengan nenek Cik Adi yang sangat cantik orangnya. Neneknya pula berbahasa Indonesia tau. Jadi, tak disangka lagi lah di situ berlaku perkahwinan campur antara mereka berdua. Dan, disitulah bermulanya darah campuran dalam keturunan keluarga Cik Adi ni. Sampailah ke keluarga Cik Adi kini. Boleh tengok gambar keluarga Cik Adi yang telah saya paparkan di situ. Keluarganya boleh kita tengok terdapat muka yang mix ni sangat unik dan sangat cantik. Begitu juga latar belakang bangsanya yang sangat menarik perhatian. Betul tak? Okey, kita tengok pula kepada soalan yang kedua. Seterusnya kami juga mengulas berkenaan dengan latar belakang agama Cik Adi ni. Okey. Saya dapati, walaupun tadi kan saya dah bagi tahu yang atuk Cik Adi merupakan bangsa India dan neneknya berbangsa Indonesia, tapi tengok tak? Gambar di sini menunjukkan Cik Adi sendiri sedang membaca Al-Quran. Jadi, agama apa je yang baca Quran ni? Tentunya agama Islam. Jadi, boleh kita lihat yang Cik Adi ni adalah berlatar belakangkan agama Islam. Sejak daripada mula-mula datuknya diambil anak angkat oleh orang Melayu tadi. Daripada situlah pengamalan agama Islam dibawa terus sehingga keluarga Cik Adi sehingga kini. Baiklah, kita tengok pula kepada latar belakang ekonomi ni. Tadi kita dah tengok kan latar belakang bangsa, latar belakang agama. Seterusnya kita tengok pula kepada latar belakang ekonomi. Nampak tak gambar dekat situ yang saya letak? Gambar duit, gambar seorang wanita tengah menjahit pakaian. Duit tentunya berkaitan dengan ekonomi, betul tak? Jadi maksudnya di sini keluarga Cik Adi menjana pendapatan ekonomi adalah keseluruhan daripada ibunya kerana bapanya telah meninggal dunia. Dan Cik Adi juga masih lagi bergelar mahasiswi di sebuah universiti. Jadi,
tonggak utama pendapatan ekonomi dalam keluarga Cik Adi adalah bersumber daripada ibunya, iaitu dengan menjahit pakaian. Seterusnya, kita lihat kepada latar belakang status perkahwinan. Baiklah, tentu ramai yang tertanya-tanya ni. Cik Adi dah lah cantik, manis pula tu, bijak pula tu. Tentunya nak tahu kan status perkahwinan dia? Baiklah, saya akan bagi tahu. Okey, gambar tu saya letakkan menunjukkan Cik Adi bergambar seorang diri. Kebanyakan gambar dalam Instagramnya kebanyakan seorang diri. Bermakna Cik Adi masih lagi berstatus bujang dan dia juga mengakui yang dia masih lagi berstatus bujang kerana mempunyai komitmen terhadap pembelajaran. Kan tadi saya sudah ulas bahawa Cik Adi masih lagi mahasiswi di sebuah universiti, betul tak? Ingat tak? Kalau tak ingat tak fokuslah tu. Okey, gambar yang seterusnya kita tengok Cik Adi ni merupakan pelajar di sebuah universiti dan dia mempunyai cita-cita untuk belajar sehingga dia mencapai segulung ijazah. Okey. Seterusnya, kita lihat pula kepada peranan jantina pasangan. Dah lah cantik. Lepas tu, kita nak tahu pula dia feminin ke maskulin. Mestilah ramai yang cakap feminin sebab tengoklah pemakaian dia dari atas hingga bawah menunjukkan dia ke arah keperempuanan sebab dia memakai tudung, betul tak? Dia memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Tentunya lebih kepada feminin. Tapi, semasa sesi tumbuhan yang kami jalankan tu, Cik Adi ada berkata yang dia juga lebih kepada maskulin. Sebab, dia ni kadang-kadang suka buat kerja yang ke arah kelelakian. Di mana tengok tak gambar ni? Dia menjalankan aktiviti kesukarelawanan, membuat rumah. Sangatlah unik. Peranan jantina pasangan saya ni. Okey, seterusnya kita lihat gambar di bawah ni, dia memegang sijil di mana sijil yang diperoleh daripada aktiviti kesukarelawanan tadi. Dan gambar yang ni pula, dia menyertai aktiviti sukan go-kart yang mana hanya kaum lelaki saja suka bermain. Jarang sekali lah kaum perempuan yang bermain sebab ianya agak mencabar. Namun Cik Adi agak suka dengan aktiviti-aktiviti lasak dan lebih kepada cabaran. Seterusnya kita nak tahu pula berkenaan dengan peranan sosial pasangan saya ni. Nak tahu dia aktif ke, dia pasif ke, ataupun sederhana ke dekat universiti. Baiklah, saya dapati Cik Adi ni bukan sahaja cantik tau. Dia ni aktif dalam kelab-kelab kat universiti ni. Sebab nampak tak gambar ni? Gambar yang dia buat macam ni, yang tu dia menyertai kelab dalam inovasi mahasiswa di universiti. Mahasiswa ni atau nama singkatannya Innova merupakan satu kelab yang sangat aktif di UUM lah. Sebab banyak menjalankan aktiviti kesukarelawanan dan program-program antarabangsa, malah peringkat kebangsaan dan sebagainya. Jadi, Cik Adi merupakan salah seorang daripada ahli daripada kelab inovasi mahasiswa ini. Jadi, gambar di sebelah ni pula kita lihat Cik Adi semasa pergi ke Cambodia untuk melaksanakan aktiviti kesukarelawanan bersama dengan ahli di bawah kelabnya. Baiklah, kita pula nak tahu apakah peranan Cik Adi dalam keluarga dia. Adakah dia anak sulung, anak kedua, anak bongsu atau anak tunggal? Selain tu kita nak tahu peranan dia pula. Baiklah kawan-kawan, Cik Adi ni anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Nampak tak dekat situ? Adik-adik dia semua comel-comel. Termasuklah kakak dia. Tapi dia cakap tugas sebagai kakak sulung ni sangatlah sukar. Bukanlah macam yang kita sangka. Menurut Cik Adi, ianya agak sukarlah sebab dia kena menjaga adik-adik di bawah tanggungannya.
Disebabkan ayahnya sudah pun meninggal dunia, jadi dia harus memegang separuh daripada tanggungjawab itu. Baiklah, sebelum mengakhiri sesi temu bual kami pada hari tersebut, saya bertanya mengenai persepsi pasangan dan juga saya memberitahu persepsi saya sendiri terhadap pasangan saya. Pertama, saya meminta pasangan saya memberi persepsi berkenaan saya terhadap sepanjang sesi temu bual yang kami jalankan ni. Menarik bukan? Baiklah. Sepanjang sesi yang kami jalankan tadi, Cik Adi memberitahu yang saya ni seorang yang sangat tenang dalam mengajukan soalan-soalan sehingga Cik Adi merasakan bahawa sangat selesa untuk menjawab. Tak rasa ragu-ragu untuk berkongsi berkenaan dengan maklumat peribadinya dan keluarganya. Jadi dia menjadikan dia rasa terbuka untuk berkongsi dengan saya. Seterusnya, saya sendiri sebagai penemu bual memberitahu persepsi saya pula terhadap pasangan. Baiklah. Secara jujurnya, daripada awal sesi sampai ke akhir sesi, saya dapati Cik Adi merupakan seorang yang spontan. Apabila ditanya, dia sangat jelas dan spontan dalam memberi dan menghuraikan jawapan yang saya perlukan. Jadi, saya dapati Cik Adi sangat membantu saya dalam melaksanakan sesi temu bual ini dengan jayanya. Berikut merupakan bukti temu bual yang telah kami jalankan melalui aplikasi Webex. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.